Adakah kamu Junaidi Bambang di antara 27 Februari 2002 jam lebih kurang 8 malam hingga 28 Februari 2002 jam lebih kurang 3.30 petang bertempat di rumah tidak bernombor Kampung Dusun Cini di dalam daerah Pekan di dalam negeri Pahang Darul Makmur dengan niat membunuh didapati telah menyebabkan kematian terhadap Julaika binti Junaidi berumur lebih kurang 2 tahun 1 bulan 9 hari. Julaiha binti Junaidi berumur lebih kurang 9 tahun 6 bulan 22 hari. Jurianti binti Junaidi berumur lebih kurang 11 tahun 7 bulan 10 hari. Maka kamu dengan ini telah melakukan suatu kesalahan membunuh yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketiga-tiga mangsa adalah anak perempuan Junaidi. Tragedi itu berlaku di rumah tertuduh yang juga dikenali sebagai Akwang, iaitu seorang imigran dari Indonesia yang datang ke Malaysia pada tahun 1970-an. Akwang bekerja di kilang papan dan berkahwin dengan seorang wanita orang asli bernama Leha binti Peggy, dan mereka tinggal di penempatan orang asli di Kampung Dusun Cini Pekan. Tertuduh dan isterinya mempunyai 4 orang anak, iaitu seorang anaknya yang terselamat dikenali Junaida dan 3 mangsa. Pada penghujung tahun 2001, Leha telah pergi bekerja ke Melaka dan telah membawa seorang anaknya dikenali Junaidah bersamanya, dan di Melaka mereka tinggal bersama Mah iaitu adik kepada Leha. Tertuduh menjaga 3 anak perempuan yang lain. Kemudian, tidak lama beberapa bulan, Leha juga mengambil Julaika yang berumur 2 tahun ke Melaka. Junaidi tidak berpuas hati dengan keputusan isterinya untuk membawa kedua-dua anak perempuan itu ke Melaka, dan ini telah menyebabkan salah faham antara Junaidi dan Leha. Ketidakpuasan hati Junaidi ini ada asasnya kerana dikatakan Leha akan menjual anak mereka kepada Mah yang merupakan seorang ibu ayam. Pada 27 Februari 2002, Leha telah pulang ke kampung dusun kerana bapanya sakit. Julaika kembali dengan Mah sehari sebelumnya. Namun Junaidah tidak pulang kerana terpaksa bekerja di Melaka pada hari tersebut. Pada sebelah petang, tertuduh membawa 3 anak perempuannya ke rumah ibu bapa Leha, dan dia bersama 3 anak perempuannya kemudian pulang ke rumahnya pada sebelah petang. Leha dikatakan tidak pulang ke rumah keluarga kerana dia asyik bermain ceki di rumah ibu bapanya. Keesokan harinya, pada 28 Februari 2002, apabila Leha pulang ke rumah keluarga itu kira-kira jam 3 petang, dia mendapati pintu depan rumahnya telah dikunci dengan mangga, dan apabila dia memanggil anak-anaknya tiada jawapan daripada mereka. Leha kemudian memasuki rumah melalui pintu belakang. Dia melihat suaminya iaitu tertuduh terbaring di dapur dengan buih di mulutnya. Leha berasa takut dan dia berlari keluar dari rumah dan meminta bantuan. Leha memberitahu adiknya iaitu Mah. Mah meluru masuk ke dalam rumah dan tertuduh memarahi Mah dan berkata kepadanya, "Awak puas hati Mah? Awak tengok tu, muntah-muntah dan berak-berak." Mah ternampak 3 mangsa tersebut terbaring di ruang tamu. Dia pergi mendekati ketiga-tiga mendiang dan mendapati tangan mereka sejuk dan tidak bergerak. Mah kemudian berlari keluar rumah untuk mendapatkan bantuan. Adik Leha dikenali Pidin, anak lelaki Peggy, berlari pergi ke rumah tertuduh selepas dimaklumkan bahawa Junaidi telah memakan racun. Dia membuka pintu depan secara paksa dan di dalam rumah dia melihat ketiga-tiga mendiang dibaringkan dalam bentuk barisan. Dia menyentuh badan anak bongsu dan badan itu terasa sejuk. Dia mengesyaki ketiga-tiga mereka telah pun mati. Dia bertanya kepada tertuduh apa yang berlaku kepada mereka, dan menurutnya tiada apa-apa yang salah dengan ketiga-tiga anaknya sedang tidur. Tidak menunggu lama, pihak polis dimaklumkan mengenai kejadian ini, dan 3 pegawai dari Balai Polis Cini tiba di tempat kejadian sekitar pukul 4.30 petang. Ketika pihak polis menyerbu rumah tersebut, mereka melihat tertuduh dalam keadaan lemah dan dia hanya memakai seluar dalam. Ketiga-tiga anaknya dibaringkan di atas tilam dan badan mereka ditutup dengan selimut merah. Polis menyedari terdapat kesan cekik pada leher kesemua mangsa. Kesemua mangsa dihantar ke unit forensik dan tertuduh dihantar ke Hospital Tengku Ampun Afzan, Kuantan. Sejurus kejadian itu, pegawai penyiasat datang ke rumah tertuduh kira-kira jam 8.15 malam. Di hadapan rumah itu, beliau melihat 2 keping papan lapis dengan tulisan di atasnya.
Di dalam rumah, pegawai penyiasat menemui 3 dokumen di atas meja ruang tamu keluarga. Pegawai tersebut melihat kesan cekik di leher dan kesemua mangsa diikat. Beliau juga menemui seutas tali hijau di atas lantai di dapur dan satu tin cat merah dengan berus cat. Bedah siasat yang dijalankan ke atas mayat ketiga-tiga mangsa oleh Dr. Zahari bin Nur, Ketua Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampat Auzan Kuantan, menunjukkan punca kematian mereka akibat tercekik, dengan pegawai penyiasat menjumpai kecederaan serupa pada ketiga-tiga mangsa. Tertuduh telah dimasukkan ke Hospital Tengku Ampat Auzan pada hari yang sama dan telah diperiksa oleh Dr. Sao Cheng Fai kira-kira jam 11 malam. Menurut Dr. Sao, tertuduh mengadu muntah dan cirit-birit. Pada pendapat beliau, pendarahan dalam perut tertuduh boleh disebabkan oleh pengambilan racun. Tertuduh telah dimasukkan ke dalam wad selama 5 hari dan telah dibenarkan keluar pada 5 Mac 2002. Analisis yang dijalankan oleh ahli kimia Rohadi bin Haji Abdul Rauf pada cat merah, berus cat dan serpihan kayu lapis yang dijumpai di tempat kejadian menunjukkan bahawa cat merah telah digunakan untuk menulis pesanan wasiat terakhir tertuduh. Berdasarkan pemeriksaan dan analisisnya terhadap tulisan tersebut, ahli kimia terbabit berpendapat bahawa tulisan itu adalah milik Junaidi Bambang, iaitu tertuduh. Dalam pembelaan, tertuduh memilih untuk memberikan keterangan secara bersumpah. Dalam keterangannya, tertuduh berkata pada 27 Februari 2002 dia pergi ke rumah bapa mertuanya bersama ketiga-tiga anaknya. Isterinya ada di sana. Dia pulang ke rumahnya bersama 3 mendiang pada pukul 9 malam dan terus tidur. Keesokan paginya, dia bangun pada pukul 6 pagi dan ketiga-tiga mendiang bangun kira-kira pukul 7 pagi. Ketiga-tiga mendiang tidak bersekolah. Kira-kira jam 10 pagi dia pergi ke Chini dan balik kira-kira jam 11 pagi. Di dalam rumah dia melihat ketiga-tiga sedang tidur di ruang tamu. Apabila dia cuba membangunkan mereka, dia mendapati mereka sudah mati. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan dan akibat panik dia telah meminum racun kerana terlalu kecewa. Dia menafikan membunuh ketiga-tiga anaknya dan cuba membunuh diri. Yang Arif Hakim bicara mendapati pembelaan Junaidi sebagai tidak munasabah dan tidak konsisten dengan keterangan-keterangan lain. Berikutnya, tertuduh telah disabitkan atas ketiga-tiga pertuduhan dan dihukum gantung sampai mati walaupun peguam tertuduh mengatakan bahawa terdapat sebab-sebab untuk mengesyaki bahawa tertuduh tidak layak untuk menghadapi perbicaraan dan sekaligus memohon supaya Junaidi dihantar untuk pengawasan mental. Hakim bicara memutuskan bahawa tertuduh berupaya untuk menghadapi perbicaraan dan ini membangkitkan hujah bahawa hakim bicara telah memutuskan isu tersebut tanpa memberikan pertimbangan yang wajar kepada kesihatan tertuduh. Alasan kedua tertuduh adalah berkaitan tertuduh telah didera semasa disoal siasat oleh pihak polis. Tertuduh telah cuba membunuh diri, maka dia tidak berada dalam minda yang sebaiknya apabila memberikan kenyataan kepada pihak polis. Hakim bicara telah bertanyakan soalan-soalan dan menilai jawapan-jawapan yang diberikan oleh tertuduh. Berpuas hati bahawa tertuduh berupaya menjawab soalan-soalan yang diajukan kepadanya dengan baik dan bahawa dia juga mempunyai ingatan yang baik. Adalah tidak kelihatan kepada hakim bicara bahawa tertuduh mengalami sakit mental dan tidak mampu untuk membuat pembelaannya. Selain itu, tertuduh tidak mempunyai sejarah penyakit mental. Ujian yang digunakan pakai oleh hakim bicara dalam menentukan kesihatan tertuduh untuk menghadapi perbicaraan iaitu ujian munasabah dan common sense adalah teratur dan memadai dalam hal keadaan yang wujud. Apa yang dikatakan oleh tertuduh dalam pengakuannya adalah konsisten dengan keterangan pihak forensik dan saksi-saksi yang dikemukakan. Dari keterangan saksi-saksi ini ialah boleh dipastikan motif-motif tindakan tertuduh. Keterangan menunjukkan bahawa tertuduh telah dijumpai bersama-sama dengan ketiga-tiga mangsa tersebut dan tertuduh mempunyai segala peluang untuk membunuh mereka. Tidak ada orang lain di rumah tersebut dan tidak ada anjuran bahawa ketiga-tiga mangsa tersebut dibunuh oleh orang lain, memandangkan tidak wujud sebarang tanda pecah masuk. Pintu depan rumah telah dimanggakan. Tertuduh juga sedang berkeadaan marah dan kecewa dengan isterinya Leha dan kakak iparnya Mah. Tertuduh gagal membangkitkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan dan pendakwaan telah membuktikan kes mereka terhadap tertuduh di luar keraguan munasabah. Dengan ini, tertuduh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati mandatory. Pada 17 Januari 2024,
Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan menolak permohonan semakan semula hukuman mati tertuduh untuk menggantikan hukuman kepada penjara seumur hidup atas kesalahan jenayahnya ini. Ini kali pertama Mahkamah Persekutuan menolak permohonan semakan semula hukuman mati selepas atas semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat. Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023 Akta 847 berkuat kuasa tahun 2023. Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim yang mengatakan panel itu menolak permohonan Junaidi Bambang selepas memutuskan keadaan kes itu tidak mewajarkan mahkamah menggunakan budi bicaranya di dalam pindaan baharu undang-undang berkenaan untuk menggantikan hukuman mati kepada penjara seumur hidup. Panel itu turut dianggotai Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Mary Lim Tian Swan dan Datuk Abu Bakar Jais. Junaidi yang kini sudah pun berusia 67 tahun dan telah dipenjarakan selama 22 tahun didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi pada 28 April 2005 atas kesalahan membunuh anaknya Julaika, Julaiha dan Jurianti. Lelaki itu gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan yang ditolak pada 12 April 2010 dan 8 Februari 2011. Begitulah berakhirnya kes ini kerana marah ke nyamuk, habis satu kelambu dibakarnya. Amarah itu pasti menang jika tidak dikawal. Semoga kisah ini dijadikan iktibar. Apa pendapat anda?